Semalam, Kementerian Kesihatan KKM menilai semula dan menetapkan tempoh baru pengasingan kes positif COVID-19 serta kontak rapat. Menterinya Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata, bagi tempoh pengasingan kes positif COVID-19 bagi semua jenis varian yang membabitkan individu sudah lengkap divaksinasi serta tidak bergejala ialah 7 hari berbanding 10 hari sebelum ini. Namun katanya, penilaian kesihatan akan dibuat sebelum pelepasan boleh diberikan. Jadi kita ingin memahami mengapakah kerajaan memutuskan untuk mengurangkan tempoh kuarantin ini. Pastinya untuk menjelaskannya kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Terima Prof. kasih Hafizi. Ya, pertama sekali Prof, pengurangan tempoh kuarantin ini mungkin dilihat sebagai satu langkah yang berani. Namun apakah alasan di sebalik keputusan ini Prof? Ya, seperti mana yang kita lihat dalam pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kesihatan kita, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangkan tempoh kuarantin bagi mereka yang mengidap COVID-19 juga bagi kontak rapat dilakukan berdasarkan kepada observasi dan juga data-data yang ada dalam Kementerian Kesihatan dan juga praktis dilakukan oleh negara-negara lain juga di peringkat internasional. Kalau kita lihat sejak pada Omicron dikenal pasti, banyak negara-negara pun mengambil langkah seperti itu untuk mengurangkan tempoh kuarantin seperti mana dilakukan di India, di Amerika Syarikat dan juga di beberapa buah negara lain, kerana kita tahu bahawa walaupun Omicron ini mempunyai tahap infektiviti yang tinggi, tetapi tempoh inkubasi juga terlalu pendek dan masa yang sama penyakit ini dari segi tahap severitinya lebih rendah daripada Delta. Dan pada masa sekarang informasi yang kita perolehi di peringkat internasional, kebanyakan daripada kes yang baru ditahui adalah daripada golongan atau kumpulan varian daripada Omicron ini. Jadi langkah ini merupakan satu daripada langkah yang baik. Ada dua manfaat yang boleh kita perolehi. Pertama sekali, ini memberikan kelonggaran yang besar kepada mereka yang telah mendapat COVID-19 supaya kuarantin tidak dapat dikurangkan bagi mereka bebas selepas itu. Namun begitu, untuk kes yang tidak mendapat booster, mereka harus tinggal kuarantinnya lebih panjang sedikit. Ada untuk kontak yang rapat pula, ada negara-negara lain sehingga kan mereka tidak lagi mereka mengurangkan sehingga dalam tempoh 3 hari saja daripada 5 hari, lebih pendek lagi. Ini berlaku disebabkan kadar vaksinasi yang telah tinggi kita capai dan pada masa yang sama usaha diberikan untuk menyediakan booster yang dos penggalak. Jadi salah satu kebaikannya dia memberikan peluang juga memberikan insentif kepada mereka mendapatkan dos penggalak, kerana dengan ada dos penggalak tempoh kuarantin akan menjadi lebih rendah. Tetapi ada beberapa perkara yang harus kita lihat di sini. Pertama sekali adalah definisi kontak rapat harus jelas supaya ianya dapat menjadikan panduan bagi mereka yang perlu mendapatkan kuarantin disebabkan oleh kontak rapat. Kerana kontak rapat ini definisinya berbeza daripada satu negara dengan negara yang lain. Misalnya ada negara yang mengatakan kontak rapat ini apabila mereka berada dalam jarak kurang daripada 1 meter atau 2 meter daripada hidap dan juga tanpa menggunakan penutup muka dan sebagainya, dan juga berada dalam sebuah tempat yang tertutup. Jadi definisi ini harus jelas supaya secara operasinya Kakitangan Kesihatan yang bertugas untuk melihat ataupun untuk mengklasifikasikan mereka yang dikatakan kontak rapat adalah dapat dijalankan dengan cara sekata dan tidak nanti ada perbezaan dari segi pelaksanaannya. Yang keduanya adalah sebahagian daripada keperluan yang dilakukan dalam untuk mendapatkan rilis daripada kuarantin ini adalah melakukan ujian kendiri. Jadi ahli masyarakat harus berdisiplin apabila melakukan ujian kendiri. Kalau ada hasilnya itu mesti dimuatkan ke dalam MySejahtera. Ini perlu. Kalau tidak, program ini tidak tujuan ini tidak berjalan dengan baik. Yang ketiganya, saya rasa Kementerian Kesihatan harus mengambil langkah yang lebih aktif untuk memperbaiki interface daripada MySejahtera dengan program-program app yang lain daripada mereka yang mana biasanya mereka yang
bergerak di sebuah negara ke negara lain, misalnya balik ke masuk ke Malaysia, mereka menerima sijil digital vaksinasi di negara yang lain. Ini untuk sinkronisasikan dengan MySejahtera. Masih lagi ada banyak masalah kerana ada beberapa sijil digital di luar negara tidak boleh dibaca oleh MySejahtera. Pada masa yang sama juga ada juga sijil digital yang dihasilkan oleh MySejahtera tidak boleh dibaca oleh program-program di negara lain yang untuk memastikan bahawa mereka mendapat dos yang lengkap. Ini akan menyukarkan pelaksanaan tempoh kuarantin yang berkesan bagi kedua-dua konteks dan juga mereka yang tidak COVID-19. Baik. Prof, jadi kita melihat juga kepada keputusan kerajaan ini, KKM ini untuk mengurangkan tempoh kuarantin ini, adakah Prof sendiri melihat tahap mutasi COVID-19 ini semakin kurang kemudaratannya ataupun kita juga ingin melihat kepada pembuktian kajian yang semakin baik dan juga semakin mendalam terhadap varian-varian dan juga terhadap COVID-19 ini? Ya, ada dua perkara yang dapat kita lihat di sini. Pertama sekali adalah telah terbukti bahawa varian Omicron ini memang lebih rendah tahap severity, tetapi harus hati-hati apabila mereka mempunyai risk factor yang lain seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sebagainya. Yang kedua adalah kerana liputan vaksinasi bagi negara kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara-negara berkembangan lain. Jadi dua faktor ini saya rasa merupakan faktor yang penting yang menyebabkan kerajaan kita mengambil langkah untuk mengurangkan tempoh kuarantin ini. Pada masa yang sama ini memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat supaya tidak terjejas dari segi aktiviti ekonomi mereka dan juga pendapatan mereka tidak terjejas, mereka boleh balik bekerja dengan mungkin selepas mendapat pendedahan COVID-19 ini. Baik Prof, jadi kalau kita lihat juga susulan daripada pengurangan perintah kuarantin ini, bagaimana sebenarnya kita nak pastikan penguatkuasaannya lebih baik dalam memastikan mereka yang dalam tempoh kuarantin ini dapat patuhi ketetapan kuarantin itu, Prof? Kalau kita lihat daripada mula kita menghadapi pandemik COVID-19 ini sejak daripada tahun 2019-2020, kita telah banyak mempelajari tentang kepentingan untuk melakukan penguatkuasaan dengan telus dan juga penguatkuasaan yang adil. Saya rasa langkah ini telah pun kita banyak pelajari. Saya rasa Kementerian Kesihatan telah pun menyiapkan kaki tangannya untuk menyediakan skill, kemahiran dan juga pengalaman yang cukup untuk mengendalikan penguasaan yang lebih baik. Saya rasa ini perlu kita lakukan. Begitu juga dengan agensi-agensi lain yang terlibat dalam penguatkuasaan, mereka juga rasa sudah pun mempunyai pengalaman dan juga guideline ataupun garis panduan yang disediakan oleh kementerian juga telah pun sering diupdate. Ini merupakan satu dari perkara yang baik. Jadi walau bagaimanapun perlu kita lakukan dengan lebih terperinci penguatkuasaan ini dan sentiasa berhati-hati supaya apabila ada arahan-arahan baru dan juga guideline yang baru ini betul update kepada semua pihak yang terlibat. Kalau tidak nanti akan berlaku masalah di mana informasi ataupun maklumat tentang perkara yang baru akan macam bilangan kes bilangan hari yang diturunkan daripada 40 hari kepada 5 dan 7 hari seperti mana ini diumumkan ini sampai ke pengetahuan semua penguatkuasa di dalam negara kita. Baik, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam. Sebentar tadi kita membincangkan, kita memahami sedikit mengenai keputusan kerajaan dan keputusan KKM untuk mengurangkan tempoh kuarantin ini.